InsyaAllah tuan-tuan, pada hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan tentang satu amalan sunnah yang dijamin oleh Nabi SAW. Siapa yang melakukannya, maka Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan hidupnya pada hari tersebut. Baik, tuan-tuan pernah tak rasa dalam satu hari perasaan cukup ke rezeki saya hari ni? Macam mana saya rasa gelisah? Saya rasa itu ini macam-macam yang meresahkan kita, mencemaskan kita. Sedangkan kita tak tahu apa benda yang saya rasa takut sangat, apa yang saya cemaskan sangat dan apa yang saya risaukan. Pernah rasa? Kalau tuan-tuan pernah rasa tuan-tuan, sebenarnya Nabi SAW ada ajarkan satu amalan, satu sunnah yang menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Iaitu Nabi SAW sangat-sangat galakkan dalam satu hadis. Nabi pesan kepada sahabat-sahabat Nabi, termasuklah kita, iaitu Nabi ajarkan jangan lupa dalam satu hari untuk tunaikan solat sunat duha. Selalu kita dengar cerita solat duha. Tapi apa benda solat duha ni? Solat duha ni dalam hadis Nabi dikenali sebagai solat sunat awabin. Awabin bermaksud iaitu solat sunat untuk orang yang ingin kembali kepada Allah. Para ulama mengatakan antara tanda orang yang diterima taubatnya oleh Allah iaitu orang yang hatinya sangat dekat dengan Allah dan sentiasa menjaga ibadah solat duha dia. Okey, jadi tuan-tuan dengar sungguh-sungguh. Solat duha adalah solat sunnah yang Nabi sangat galakkan untuk kita lakukan. Abu Hurairah pernah sebutkan dalam satu hadis, kata dia, Nabi SAW telah wasiatkan kepada aku, iaitu Abu Hurairah, 3 wasiat. Pertama, kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, jangan tinggalkan solat duha sehari, setiap hari. Jangan tinggalkan solat duha sekali setiap hari, jangan tinggalkan. Kedua, jangan tinggalkan solat sunat witir setiap malam. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan puasa sunat putih 3 hari dalam sebulan. Iaitu puasa sunat putih ni 13, 14 dan 15 hari bulan dalam kalender Islam. Ini 3 amalan wasiat Nabi pesan pada Abu Hurairah, jangan tinggal sama sekali. Jangan tinggal, mesti kena buat. Jadi yang saya nak tekankan solat sunat duha. Solat sunat duha ni tuan-tuan, iaitu kata Nabi SAW, didirikan, siapa yang mendirikan solat sunat duha 4 rakaat, iaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, Allah Ta'ala akan cukupkan keperluannya untuk hari tersebut. Tuan-tuan, siapa yang boleh jamin macam ni tuan-tuan? Melainkan Nabi SAW. Saya nak bagi satu contoh lah, nak bagi nampak. Tuan-tuan pergi satu mall dengan kawan-kawan ni tuan-tuan. Salah seorang daripada kawan kita ni kita kenal, memang orang kaya sungguh lah. Orang kaya, berada, ada duit. Tiba-tiba tuan-tuan dalam satu masa, kawan kita ni dia nak beli satu barang. Yang kaya ni nak beli satu barang. Keluar-keluar wallet, tengok-tengok dia punya kad kredit dia tak boleh. Mungkin sebab patah ke atau dan sebagainya, jadi dia tak boleh. Dia kata dengan kita, boleh tak saya nak pinjam duit awak? Dan dia nak pinjam tu dengan nilai yang mungkin 2,000, 3,000 lah mungkin harganya barang tersebut. Tuan-tuan rasalah, tuan-tuan nak bagi pinjam ke tidak? Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak bagi pinjam ke tidak? Saya jamin tuan-tuan mesti bagi pinjam. Sebab apa? Sebab kita kenal kawan kita ni kaya sungguh. Setakat 2-3 ribu tak ada masalah. Kita nak bantu lagi. Kalaulah kawan kita yang kaya tu tuan-tuan, kita yakin dia boleh bantu kita, dia boleh bayar hutang dia dengan kita dan kita sanggup keluarkan, apatah lagi tuan-tuan dengan Allah Ta'ala yang Tuhan Maha Kaya ni. Kalau Nabi kata siapa yang dirikan solat duha 4 rakaat setiap pagi, Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan daripada hari tersebut. Tuan-tuan rasa kita boleh rasa resah kepada hari tersebut? Kita tak yakin ke dengan kehidupan kita? Sudah tentu hati orang mukmin akan jadi lebih tenang. Sebab apa? Sebab jaminan ini datang daripada Nabi SAW dan jaminan ini datang daripada Allah Ta'ala. Hati kita jadi lapang, jadi tenang, jadi kuat dan kita akan jadi tabah dengan setiap ujian-ujian Allah. Sebab kita yakin yang bantu kita, yang tolong kita adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apa hikmahnya solat ini yang dijamin rezeki ini, keperluan kita untuk hari tersebut pada waktu duha, waktu pagi?
Seolah-olahnya tuan-tuan, saya nak bagi satu gambaran, nak bagi nampak jelas. Tuan-tuan bayangkan, waktu pagi ni waktu orang beraktiviti, orang tengah bersemangat nak buat kerja. Buat kerja, tup-tup, waktu duha pula. Waktu duha ni dia lebih kurang sekitar 10.30 tuan-tuan. Sebenarnya waktu duha ni dia bermula awal, iaitu 20 minit selepas syuruk ataupun 15 minit sebelum syuruk, selepas syuruk. Contohlah ya, sekarang kita syuruk dalam 7.10. Maknanya itu waktu syuruk. Duha bermula bila? Iaitu pada waktu isyraq. 15 minit selepas waktu syuruk. Tuan-tuan pergi tengok jam dekat masjid tu, kan dia ada waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isyak tu ada waktu syuruk kan. Tuan-tuan tengok waktu syuruk 7.10 misalnya. Tuan-tuan tambah 15 minit ataupun 20 minit, itu bermulanya waktu solat sunat duha ataupun waktu duha, dan dia berakhir 30 minit sebelum masuk azan zuhur. Itu tempoh panjang tuan-tuan. Tapi yang paling afdal untuk solat duha ni iaitu sekitar, kata kalau dalam hadis Nabi kata, iaitu ketika anak unta ni dalam keadaan kepanasan. Sebab apa? Cahaya matahari terik sekitar waktu kita sekarang dalam pukul 10.30 pagi, 11 pagi macam tu. Panas, bumi ni panas. Itu waktu paling terbaik untuk solat duha. Saya nak bagi gambaran pada tuan-tuan, kenapa ia adalah waktu yang terbaik untuk dirikan solat. Seolah-olahnya bila kita sedang bekerja pagi ni, semangat bekerja ni, tengah pulung kerja, cari rezeki, cari nafkah, kita berhenti seketika kita punya kerja kita untuk kita nak dirikan solat duha. Seolah-olahnya kita nak mengadu pada Allah, setiap kerja yang saya buat, setiap rezeki saya nak peroleh ini, saya percaya ia datang daripada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kita syukur dan kembali kepada Allah melalui solat duha. Sebab itu dia berada di waktu tersebut kerana itu waktu yang paling terbaik untuk tuan-tuan mengadu pada Allah, berserah kepada Allah dengan rezeki yang kita harapkan Allah Ta'ala permudahkan kita, diluaskan rezeki kita dalam kehidupan seharian. Jadi tuan-tuan, untuk hati yang lebih tenang, lebih tabah, tuan-tuan jangan tinggalkan solat sunat duha 4 rakaat. Kalau rasa susah tuan-tuan, minimum 2 rakaat. Yang penting jangan tinggalkan. Ya, Allah Ta'ala jamin dicukupkan keperluan kita pada hari tersebut. Hati jadi lapang, lebih tenang, kita akan rasa lebih mudah untuk berusaha, bekerja dan sebagainya, sebab yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Akhir sekali tuan-tuan, ada satu lagi perkara, bila kita dihimpit kesusahan, ujian, perkara-perkara yang berat dalam kehidupan ni sebagai beban, tuan-tuan berdoa pada Allah. Jangan sekadar, ya Allah mudahkanlah urusan saya, ya Allah jangan luaskanlah rezeki saya. Jangan sekadar tu saja. Tuan-tuan kena belajar daripada doa Nabi Musa AS. Nabi Musa tuan-tuan, dia tak minta dimudahkan urusan. Apa Nabi Musa minta tuan-tuan? Nabi Musa doa, satu doa yang sangat masyhur dalam kalangan orang kita, iaitu kata Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Wahai Allah, lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Kemudian baru Nabi Musa kata, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan kau mudahkan urusanku. Tuan-tuan nampak Nabi Musa nak pergi jumpa Firaun. Kisah surah ni, Nabi Musa jumpa Firaun, nak berdakwah dengan bapa angkat dia, orang yang paling susah dia nak cakap ni tentang dakwah ni. Tapi Nabi Musa bukan kata, ya Allah kau mudahkan urusanku, tak. Kata Nabi Musa, ya Allah lapangkan dadaku. Sebab apa? Orang yang hatinya lapang, bila Allah Ta'ala datangkan ujian besar, dia akan rasa kecil sebab dadanya luas. Tapi ada orang bila Allah Ta'ala sempitkan hatinya, datang ujian kecil, dia tetap akan rasa benda tu besar. Dia akan jadi benda tu payah. Okey? Jadi tuan-tuan, pertama minta dilapangkan dada. Dalam hidup, ujian tak akan terlepas. Ada susah, ada senang. Dia sentiasa turun naik seperti roda. Tapi kita minta, ya Allah lapangkan dadaku, supaya yang susah itu tetap jadi senang, dan senang, yang ujian yang senang itu tetap kita rasa lebih mudah lagi. Okey? Dan baru minta, ya Allah beri bantuan, pertolongan di atas setiap kesusahan yang telah Engkau timpakan kepadaku. Jadi apa pun tuan-tuan, untuk sunnah kali ini, jangan tinggalkan solat duha dan minta pada Allah lapangkan dada kita, supaya jangan mudah kecil hati, jangan mudah rasa resah, gusar dan sebagainya. Baik, apapun, jangan lupa untuk solat kita yang akan datang dalam satu hari satu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Aizuddin Kamaruzaman dalam solat satu hari satu sunnah di Al-Hikmah TV. Jangan lupa untuk terus subscribe di YouTube channel Al-Hikmah TV untuk dapatkan informasi-informasi menarik
berkaitan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW yang boleh kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah.